Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu lagi kita hari ini dalam rancangan Sprocket Pecah. Siri podcastnya 100% kita ceritakan tentang dunia motosikal, dunia dua roda. Jadi hari ini sebelah kanan saya macam biasa Dok Yus dan juga Anwar Norik. Tetapi paling istimewa hari ini kita ditemani oleh Superintendent Khairul Azhar bin Ismail daripada PDRM Bukit Aman. Ya, saya. Okay, selamat datang dan juga terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Seram sejuk kan ni. Seram sejuk juga kan. Jadi sebelum kita sembang panjang mukadimahnya, minta jasa baik Tuan ceritakan tentang latar belakang sikit tentang pengalaman dan juga dahulu pertama berkhidmat dengan Dalam PDRM. perkhidmatan. Okey, terima kasih kerana mengundang pihak PDRM, terutamanya Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik. Untuk makluman para penonton semua, saya Superintendent Khairul Azhar bin Ismail, berusia 54 tahun dan telah berkhidmat dalam pasukan Polis Diraja Malaysia ni hampir baru, saya rasa baru dalam 35 tahun. Baru saja. Dan saya punya pengkhususan dari dalam jabatan ni adalah bahagian siasatan dan penguasaan trafik. Saya telah berkhidmat di selatan tanah air, iaitu di Johor Bahru sebagai pegawai penyiasat. Kemudian saya bertukar semula ke Bukit Aman bahagian penguasaan, dan kehidupan saya lebih kepada bahagian trafik. Jadi dari segi penguasaan, dari segi siasatan, saya pernah menjadi seorang pegawai penyiasat, dan ketika saya di Johor pun hampir 300 kes, fatal kes, kematian yang menyebabkan kemalangan maut dalam tempoh 5 tahun. Maknanya setahun tu 60 kes. 60 kes dan melibatkan pelbagai pihak lah. Terutamanya kenderaan 2 tayar, kenderaan 4 tayar, bertayar-tayar pun ada jugalah kan. Jadi risiko tentang kemalangan jalan raya ni cukup membimbang lah dari segi sudut kami pihak PDRM dan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik. Mungkin kita mulakan dengan statistik yang agak mengerunkan sikit. Sebelum kita mula pun Tuan Khairul ada sebut statistik untuk motosikal. Okey, untuk motosikal. Untuk makluman semua, pada tahun lepas, tahun 2023, kes kemalangan jalan raya yang direkodkan hampir 600,000. Di mana purata sehari 1,644 kes. Sehari, kalau dibahagikan dengan 24 jam, dibahagi dengan minit, setiap 1 minit akan berlaku kes kemalangan jalan raya. Ianya bergantung faktor cuaca, faktor penjumlahan kenderaan. Untuk makluman semua, pendaftaran kenderaan yang direkodkan sehingga Jun tahun 2024 hampir 37 juta kenderaan yang didaftarkan. Lebih daripada rakyat Malaysia, betul. Allah. Dan motosikal, terutamanya motosikal, kita cerita tentang 2 tayar ni, motosikal ni hampir 17 juta yang direkodkan. Bayangkanlah kalau kenderaan tersebut yang tak ada insurans ataupun non-aktif dalam kata 2 juta, tetapi 15 juta berada di seluruh negara. Jadi risiko dia cukup tinggi. Buat parti politik bagus 15 juta. Sebab apa? Daripada statistik kemalangan tahun lepas, kita rekodkan purata sehari 18 kes kemalangan maut direkodkan. Kematian. Dengan kematian 19 orang Sehari. Jadi setiap 4 jam ataupun setiap 3 jam 2 orang akan dikatakan akan meninggal dunia sebab kemalangan jalan raya. Ya Allah. Memang cukup tinggi, cukup menggerunkan. Sebab apa? Kerajaan telah ambil pendekatan, dia wujudkan jawatan kuasa keselamatan dan plan keselamatan kemalangan jalan raya. Pada tahun 2030 kita perlu reducekan kes kemalangan maut ni kepada 50%. Cabaran pada pihak kami dan juga agensi-agensi lain jugalah yang sama-sama cuba mengurangkan kadar kemalangan jalan raya ni. Jadi adakah itu sebab yang paling terbaru yang hari lepas pihak JPJ ada melancarkan kolaborasi khas motosikal tu? Ya, betul. Ini macam mana kolaborasi antara pihak JPJ dengan PDRM? Okey, kolaborasi kami dengan pihak JPJ memang sentiasa ada kolaborasi. Cuma pendekatan penguasaan mungkin cara JPJ ada cara dia dan pihak kami pun ada cara dia. Apa yang kita buat pilot projek penguasaan apabila pengarah baru saya iaitu Datuk Seri Muhammad Yusri bin Haji Hassan Basri, dia memperkenalkan perkasakan penguasaan dan tingkatkan integriti. Kita ambil log daripada 12 Ogos sehingga 12 September. Dalam tempoh 1 bulan kita
tumpu pada motosikal je. Kita berjaya mengurangkan sebanyak 113 kes kemalangan maut melibatkan motosikal. Itu yang menunjukkan benda ni kita tak boleh buat secara berkala, kena berterusan. Dan pihak JPJ pun nampak menyokong cara kita dan dia pun buat operasi khas untuk motosikal ni. Yang kata tadi tu yang memperkasa tu kan, apa dia tu yang Okey, pemeriksaan sekarang ni dari segi tindakan penguasaan dah. Sekarang ni kita tengok contohnya saya bagi tahu lesen memandu. Okey. Lesen memandu sekarang pihak kerajaan telah membenarkan lesen memandu di renew semula ataupun setelah tamat tempoh di renew semula sampai 10 tahun. Jadi ada kalanya manusia, kita ni manusia sering kala leka. Kadang-kadang terlepas pandang. Bila kata lesen memandu tiada, automatik dia punya insurans tak ada. Siapa nak cover tu? Sebab kemalangan, kita kena tahu, bila berlakunya kemalangan, dia adalah straight liability, tanggungan tegas. Itu yang kena faham. Sebab semua pengguna jalan raya, kita dah tahu dah, untuk memiliki lesen memandu, mesti berumur 16 tahun ke atas. Yang bagi motosikal, bagi kereta, 17 tahun ke atas. Jadi, asas seorang pemandu yang ada untuk membawa kenderaan bermotor, mesti ada lesen memandu. Di sini yang kita tengok, ada kalanya kelekaan berlaku, dia orang tak renew. Jadi pihak media akan bertanya dengan pihak kami, kenapa dia orang tak renew? Kelekaan tu berlaku lah. Bila dah berlaku kemalangan, ada tuntut menuntut. Sebab apa? Limitation untuk menuntut sesuatu third party claim, orang panggil tuntutan pihak ketiga ni, dalam tempoh 6 tahun. Apabila berlaku kemalangan. Jadi dalam tempoh 6 tahun tu, kita nak kena kawal betul-betul supaya semua pengguna jalan raya ni ambil perhatian. Kalau pada saya, secara asasnya kita kena tahu siapa dia itu pengguna jalan raya. Kalau kita tahu pengguna jalan raya terdiri daripada pejalan kaki, penunggang basikal, pengguna kenderaan bermotor. 3 pihak je menggunakan jalan yang sama. Di situlah ada pejalan kaki, di situ adalah penunggang basikal, di situlah ada pengguna kenderaan bermotor. Tapi kategori kenderaan bermotor yang berisiko tinggi, 2 tayar lah. Motosikal lah. Motosikal lah. Dan statistik yang direkodkan sehingga, tak silap saya, sehingga September, izinkan saya membentangkan statistik ni sikit kan, untuk rakan-rakan yang mendengar ni kan, supaya tahu. Ini motosikal saja yang terlibat kemalangan tahun lepas 3,838 kes maut. Manakala tahun ini sehingga September 3,694. Ada pengurangan. Dan iaitu minus 144 kes sahaja. Tetapi bila kita kata motosikal ni, 2 orang je. Sama ada penunggang yang meninggal ataupun pembonceng yang meninggal ataupun dua-dua yang meninggal. Betul. Itu yang kita nampak risiko dia berbanding dengan pengguna kenderaan 4 tayar ni, 80% adalah penunggang motosikal. Jadi senang cerita, kalau kita ikut statistik yang lepas, kalau 18 kes kemalangan maut, 12 orang daripada 18 orang tu adalah penunggang motosikal. Interesting fact. Kan, kita keluar ada soalan list apa semua, kita dengar ni dah terkedu sekejap. Senyap terus sekejap kan. Okey, saya macam kita cerita balik pasal statistik tadi tu. Tapi adakah statistik tu dipecahkan juga ke punca kemalangan? Macam contohnya kalau kita kata kemalangan yang membabitkan motosikal, kadang-kadang idea dia orang ingat, oh ni budak merempit ni tu ada aksiden apa semua. Ya, betul. Ada statistik. Kita ada punca-punca. Ada 25 kategori yang kita akan tengok. Tapi majoriti yang melibatkan kemalangan maut ni, satunya terbabas sendiri. Bila terbabas sendiri tu, kita faham sama ada dia laju ataupun dia tidak memberi tumpuan yang sepenuhnya. Pasal apa? Dari segi peruntukan undang-undang, kalau kita tahu dalam siapa yang ambil lesen memandu, kita akan diuji dengan 3 perkara, betul? Yang pertama adalah ujian ujian akademik, peraturan undang-undang. Yang kedua adalah ujian fizikal, betul? Yang ketiga ni orang terlupa pandang. Apa dia tu? No, ujian mata. Ujian mata. Kalau orang tu buta warna, nanti dia nampak warna merah tu hijau. Betul tak? Sekarang tak ada. Dulu saya ada.
Sepatutnya. Itulah kadang-kadang bila kita tanya apa yang diuji. 3 perkara ni kena uji. Sebab apa? Peraturan-peraturan yang diuji dalam ujian akademik atau ujian soalan bertulis atau komputer sekarang ni, dia menceritakan peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan yang ada tu ada dalam undang-undang, iaitu di bawah kaedah 165/59. Mencerita tentang highway code. Bukan kod lebuh raya tu tidak, tapi kanun lebuh raya. Iaitu ada 83 peraturan. Di sini yang saya nampak, bila kes kemalangan berlaku, bila kita tengok daripada 25 faktor yang menyebabkan kemalangan, knowledge, ilmu pengetahuan seorang pengguna jalan raya untuk menjadi pengguna yang berhemah tu tak cukup lengkap. Asas yang pertama dalam peraturan lalu lintas LN 165/59, yang pertama sekali dia cerita kerjasama. Itu dalam peruntukan undang-undang ada. Sebab apa? Dia mengikut Seksyen 68 Akta Pengangkutan Jalan, yang mana Menteri bahagian pengangkutan Kementerian Pengangkutan Jalan boleh mengeluarkan satu kaedah-kaedah yang bersesuaian untuk keselamatan jalan raya. Saya dah lama dah rasa kita punya ujian ni untuk dapat lesen ni sebenarnya memang tak mencukupi lah. Tak mencukupi, betul. Saya tak nafikan. Sebab apa? 2 minggu lepas saya bercakap di Melaka di hadapan semua institusi memandu. Sebanyak 375 institusi memandu yang mengambil latihan untuk semua pengguna-pengguna jalan raya untuk mendapatkan lesen memandu. Cuma dia bagi tahu dalam tempoh 6 jam untuk 300 muka surat buku tu untuk faham. Untuk dikrem dalam otak. Sebab apa? Kalau kami di pihak PDRM, apabila seseorang nak dapat lesen B full penuh, yang tuan-tuan tengok anggota trafik menunggang tu, kursus kami sebulan. Kami kursus sebulan. Untuk belajar peraturan saja seminggu. Yang di Pulapur, di Bakri. Dan kita akan diajar kalau menunggang waktu siang hari macam mana jarak penglihatan. Kalau menunggang waktu malam hari jarak penglihatan dia macam mana. Di situ kita akan pergi pada peraturan 8 LN 165/59 sikap. Dia semua berkait. Dia sebenarnya semua berkait. Sikap yang kita nak tu. Itu sebab saya cakap dekat institusi memandu pun saya bentangkan statistik yang sama. Saya kata tuan-tuan adalah pihak yang paling awal sekali untuk mendidik pengguna jalan raya ni supaya mengikut peraturan. Pasal kami di pihak yang penghujung. Bila berlaku kemalangan kami siasat. Bila berlaku pelanggaran kita akan keluarkan saman. Sebenarnya saman tu bukan nak menghukum, sebenarnya peringatan. Untuk muhasabah diri supaya sentiasa berhati-hati. Bab saman ni kan. Ini satu yang okey lah, mungkin, tapi saya kena cakap juga lah. Tak apa, silakan. Saya tak setuju bagi diskaun. Okey. Patutnya lagi naik lah. Betul. Saya tak nafikan. Bila saman nak kita tak bagi diskaun, sekarang keadaan kerajaan yang orang kata ekonomi yang tak berapa bagus sekarang, memberansangkan. Dia banyak impact. Sebab apa? Pihak kami menguatkan penguasaan. Okey. Dalam undang-undang memang ada peraturan yang maksudnya kita boleh benarkan compound. Compound. Bila compound tu ada tempoh waktu. Bila ada tempoh waktu tu, seseorang yang kena saman hendaklah menjelaskan saman ataupun hendaklah hadir ke perbicaraan. Satu hari untuk pihak PDRM mengeluarkan saman hampir 10,000. Kali dengan 30, kali dengan 12 bulan, berapa jumlah saman yang kami keluarkan untuk mendidik. Bila kita ROI, return of investment tu, kita tengok nampak dia punya jurang tu tak mendidik. Kita cuba membuat pendekatan yang lebih deterrent, tetapi kita ada kekangan sesuatu lah yang menyebabkan kita tak boleh nak. Kadang-kadang jabatan netizen ni pun nakal. Ya, betul. Kan kita tak ada ketua pengarah dekat situ kan. Jabatan netizen dia akan menceritakan hak dia orang. Tetapi kita sebenarnya nak mendidik dia orang supaya ini jalan raya. Jalan tu dibuat untuk menghubungkan satu tempat ke satu tempat. Jadi dalam jalan raya tu ada pejalan kaki, ada penunggang basikal, ada penunggang pengguna kenderaan bermotor. Itu yang kita, pasal apa, dari sudut pihak MyROS kan, MyROS di bawah Kementerian Pengangkutan dah buat kajian. Dia buat kajian motosikal kenapa terlibat kemalangan terlampau tinggi, terutama di kemalangan maut.
puncanya berkongsi jalan lah. Bila nak buat lagi satu jalan, akan terbeban pada pihak kerajaan untuk membuat satu laluan khas untuk motosikal. Lepas tu buat laluan khas, kita tak pakai. Betul juga. Tapi kadang-kadang tu yang macam laluan khas motosikal daripada yang dekat menghadap Federal KL, highway tu kan, memang nampak kecil kan. Tapi yang tu pun macam Superman yang buat lajunya. Tapi itu juga kan, macam terlanjur pada kami ni pun memang media pemotoran, so banyak interaksi dengan pemilik motor, pengguna motor lah. Kalau kita sebut pasal lorong motosikal yang terdapat pada highway ataupun lebuh raya yang ada sekarang, kita ambil contoh lebuh raya Federal, Kesas, Gatri pun ada kan. Gatri pun ada apa. Kebanyakan tu macam kata orang tu melepaskan batu di tangga cara binaan dia. Ya, betul. Macam ada corner keluasan jalan tersebut, seleko. Itu sebab saya cakap kalau dari situ ada pihak konsesi lebuh raya yang akan mengendalikannya, ataupun pihak JKR lah kalau melibatkan jalan negeri dan jalan persekutuan. Manakala dalam bandaran melibatkan PBT. Di situ saya akan balik pada asas balik. Sebab apa? Signage diberikan secukupnya. Saya bagi contoh. Kalau tuan-tuan melalui lebuh raya, tuan-tuan akan nampak signboard warna merah. Di dalam tengah-tengahnya ada tulis 110 kmj, kilometer per jam. Betul? Betul. Warna merah tu apa maksud dia? Tak boleh melebihi tu lah, 110. Tak boleh melebihi 110. Tuan? Sebagai amaran lah. Amaran. Warna merah tu menandakan mandatori, wajib patuhi, jangan lebih 110. Tapi orang kita, anak-anak muda yang menggunakan lebuh raya, kan, tuan-tuan boleh tengok waktu hari cuti hujung minggu, kan, kadang-kadang kami terfikir apa natijah yang dia seronok sangat nak menunjukkan aksi. Mungkin mencari identiti sendirilah. Dia macam bagi saya lah, selaku media pemotoran lebih daripada 20 tahun ni kan, so dia ada lapisan dia kan. Kita pun dulu muda, yalah, betul, saya tak nafikan lah. Tapi benda, kalau boleh saya katakan benda ni macam habit ni, dia berganti walaupun kaum golongan lain naik, yang muda tu di follow balik. Betul. Sebab apa, saya tak nafikan bandar-bandar besar di kampung dulu zaman saya mungkin basikal tu, kalau dapat naik basikal tu hebat lah kan. Kan. Lepas tu basikal sepatutnya ada brake, kita buang brake. Spek udang yang depan tu sepatutnya pendek, kita panjangkan zaman saya. Kemudian datang pula zaman yang generasi baru pula, dia buatnya basikal lajak. Dipendekkan pula. Dia pendekkan lagi pula, benda yang tu dipendekkan. Benda tu orang kata padanya dia bermusim-musim, dia berganti-gantilah macam tuan cakap. Kan? Di situ yang kita nak buat pendidikan awal tu. Di mana kita nampak orang yang pertama untuk melaksanakan pencegahan awal ada ibu bapa lah. Ya, betul. Ibu bapa. Itu yang betul utama sekali. Adakah nanti kita akan mengeluarkan ataupun memandatkan satu undang-undang yang mana ibu bapa tu patut didenda sama? Sebenarnya benda tu memang telah dilaksanakan. Punya 200.5 tuan. Ke 300? 300. Sebenarnya minimum 300, dan saya difahamkan Kementerian Pengangkutan Jalan akan mengkongsikan untuk menambah lagi hukuman denda tersebut. 300 kalau kita tengok di tak silap saya di Switzerland, hukuman dendanya mengikut gaji seseorang tersebut. Kalau gaji dia 3,000, 30% daripada gaji tersebut. Aduh. Dan saya pun tak pasti, sahabat saya yang pernah pergi ke Abu Dhabi, dia kata kalau kat sana, kalau di sana banyak kamera. Setiap 5 km ada kamera, saya difahamkan begitu. Betul. Siapa yang melanggar peraturan, pertama diberi saman, kedua diberi teguran lagi, kali ketiga kenderaan disita. Kenderaan disita diletakkan di padang pasir dengan tingkapnya terbuka, enjin pun semua buka. Jadi kena ribut pasir, kereta tak berjalan dah. Tindakan tu keras, tetapi sebenarnya mengajar. Mengajar. Sebab saya dulu fikirkan cerita 110 tu kan. Tak laju lah. Tengah motor tak keluar lagi satu tu kan. Betul. Sebab saya tak nampak, kalau tuan-tuan tengok kenderaan lori sekarang laju kan. Canggih. Sekarang dia orang tak pakai gear, pakai button je. Saya pun Allah, dah macam kapal terbang saya kata kan. Dan dia orang berani buat sebab apa? Dia besar.
Saya difahamkan kalau di Thailand, mungkin tuan pernah pergi ke Thailand, peraturan di sana yang besar langgar kecil, Besar salah. salah. Kecil langgar besar, besar salah. Jadi saya tak silap siapa yang pernah pergi ke belah Thailand tu, apabila nak melintas jalan, motor akan cuba mengelak kita. Dia tak mau langgar sebab dia tahu Dia salah. dia salah. Dia salah. Tapi kalau macam kita nak ikutkan, kalau kita nak minta pihak kerajaan ataupun penguasa tempatan untuk katalah upgrade lah laluan motosikal tu apa semua, agak makan masa dan kos yang sangat tinggi. Betul. Tapi boleh tak kalau macam saya cadangkan dalam untuk kata orang tu pendekatan terdekat ataupun cepatkan penguasaan ke apa, kita buat macam satu perubahan untuk motosikal sisi berapa yang patut gunakan laluan sikal ataupun laluan motor tu. Sebab Memang boleh kita buat cara macam tu. Saya bagi contoh, apabila kerajaan menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam, kita buat laluan bas. Okey, bila kita buat laluan bas di mana kenderaan-kenderaan lain tidak boleh menggunakan laluan bas, dia akan jadi, bila kita buat penguatkuasaan, akan jadi masalah. Sebab apa? Sekuen bas yang melalui tersebut betul ke tak betul? Lepas tu manusia ni akan ambil kesempatan. Bila nampak kosong dia akan masuk. Takkan kami nak letak orang kami setiap masa kat situ. Betul. Kan? Kita tak ada manpower yang betul-betul nak jaga semata-mata jalan tersebut. Itu je kata. Pada saya peringkat awal knowledge. Fahamkan pada keluarga kita, anak-anak kita apa yang dikatakan seorang pengguna jalan raya, yang mana dia perlu bekerjasama, dia perlu berhemah, dia perlu berhati-hati dan dia perlu fokus dengan apa yang dia laksanakan tu. Itu semua saya cakap tu ada dalam peraturan. Peraturan 1, peraturan 5. Jadi macam tadi kan tuan kata macam laluan motosikal tu kan, dan juga kembali yang asal tadi, pengguna jalan kaki dan juga penunggang basikal pun salah satu daripada penunggang. Jadi kalau macam laluan motosikal kat Gatri tu kan Sabtu Ahad ramai naik basikal kan. So dia orang tak salah lah. Bukan tak salah, dia boleh gunakan laluan tersebut. Kan, tetapi dia kena ikut peraturan. Kalau ikut peraturannya, kenderaan yang tidak berapa laju hendaklah berada di sebelah kiri jalan. Okey. So dia maksudnya dia boleh lah. Dia boleh. Dia menggunakan sebelah kiri jalan. Kalau ikutnya saya difahamkan pada permulaan Lebuh Raya Utara Selatan dibuat, ada cadangan tidak menggunakan motosikal melaluinya. Tetapi asas desakan rakyat terpaksa kita benarkan. Bila kita benarkan, dan trend sekarang kalau hari Minggu kita tengok anak-anak muda kita gunakan laluan tersebut untuk menunjukkan aksi-aksi yang membahayakan diri dia sendirilah kan. Tapi kalau Doktor rasa macam dengan teknologi motosikal terbaru kan ni kan, power lagi satu, dia punya safety equipment dia very very good kan, braking system dia baik kan. So mungkin dalam 110 tu still rasa macam agak perlahan kan. Kalau dia orang macam gear 5 gear 6 dah lebih. Betul. Disebabkan very sophisticated motor tu baru terkini kan. Jadi yang tu tetap salah, memang tetap salah kan. Dia salah sebenarnya. Kita kena faham asas dia. Jalan raya menghubungkan tempat hubungan antara point A ke point B, katakan. Motosikal itu adalah medium untuk kita bergerak ke satu tempat ke satu tempat. Jadi apabila kita mementingkan kepuasan diri, benda tu tak akan jadi satu medium pengangkutan yang menyelamatkan dia. Sebab apa? Myros dah buat kajian 2025 dijangka kes kemalangan maut melibatkan motosikal ni makin menaik. Manakala kereta semakin menurun. Sekarang ni kita tengok kereta-kereta baru canggih, dia ada sensor, dia ada lane keep assist kan. Ada macam solar system, dia boleh tengok kereta depan, dia boleh slow apa semua kan. Tapi motosikal tak apa ada. Yang ada helmet je kan. Orang yang naik motor pun waktu malam pakai baju gelap. Macam kami, kalau kata kami menunggang waktu malam hari, dia akan tanya, menunggang waktu malam hari jarak penglihatan macam mana? Kalau tuan tahu macam mana? Pada kami dia ajar, menunggang waktu malam hari jarak penglihatan kita sejauh lampu besar hadapan. Itu je jarak dia. Lepas lampu besar, walaupun ada lampu jalan, tapi itu jarak kita. Jadi precaution lagi kuat. Kalau waktu siang hari 200 meter di hadapan, dalam masa yang sama tengok depan kita apa. Kalau kereta tu lampu brek merah, kita dah ambil tindakan 2 saat.
Sama ada nak break ke, nak tu. Itu sebab saya cakap, saya akan patah balik pada tu, peraturan 5. Berhemah, berhati-hati, fokus pada pemanduan. Kalau macam dulu, kalau tak silap saya, satu ketika dulu kita dalam tahun 90-an kot, terdapat usaha macam pergi ke sekolah-sekolah buat macam advokasi kan? advokasi off didik. Pihak kami masih meneruskan dan kita telah meletakkan 3 kategori. Sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA dan juga semua melibatkan P-hailing, e-hailing, kilang-kilang. Kita masih melakukan advokasi dengan pihak Perkeso. Sebab Perkeso juga dia pun ada statistik, dia menceritakan perjalanan ni berapa yang telah terlibat dengan kes, terutama kes Menghalang Manuk. Pasal apa? Pihak Mahiros dah bagi cakap dah. Satu orang yang terlibat dengan kes kemalangan maut, kos dia rugi 3.12 juta seorang. Kalau 100 orang, kalau 1,000 orang, macam tadi saya sebut hampir 3,000 lebih, kalilah dengan 3.1, berapa bilion kerajaan rugi kos dia. Doktor nak merawat, ambulans nak dapat, duit minyak tu pihak polis datang lagi, pihak ni buat kajian, kos dia. Itu sebab saya lagi suka saya tekankan pengetahuan, knowledge tu penting. Sebab saya tengok, saya pernah pergi ke luar negara, saya tengok di Chengdu, China, laluan motosikal dia asing di dalam bandar dan dia menggunakan motosikal elektrik. Jadi dari segi pencemaran tak ada. Kelajuan pun tak apa. Di persimpangan dia orang banyak bunyi horn saja. Tapi lagi satu dia punya orang dia memang laluan motor tu laluan motor je lah. Itu satu. Tapi tu Chengdu. Itu Chengdu. Lagi satu, saya pergi ke luar negara juga di belah Europe, Rotterdam tak silap saya pergi bersukan di sana. Kami melintas jalan. Kami dalam grup melintas jalan tak ikut lintasan pejalan kaki. Kan? Satu kereta sampai, dia berhenti, dia tunggu kami lintas. Kan? Kemudian dia pergi parking kereta di tempat yang betul, dia turun pergi jumpa kami. Dia tegur. Makcik tua lah, orang luar negara, tegur kami, you must use pedestrian. Nampak dia punya attitude dia tu betul-betul dia precaution tentang keselamatan jalan raya. Kita takut juga nak tegur orang kan, kena marah pula. Itu masalah kita. Tak boleh tegur. Sebab kita sekolah tinggi sikit. tak ada, saya baru tahu saya duk ceritakan. Saya pernah dulu kalau mandu di kat UK sekarang mandu kan, masuk parking. Kalau kita nak keluar parking, kereta akan berhenti sebab dia tahu kita tak nampak. Ya, betul. Dia akan bagi kita keluar. Kat sini kalau nampak pepen. Kita sikap. Mungkin banyak yang kita perlu tukar jugalah kan. Tapi saya bila fikir balik agak satu yang sukarlah, satu cabaran yang besar. Sangat mencabar. Benda tu kena buat daripada peringkat awal. Pada peringkat awal. So kita masih lagi jauh untuk sampai tahap tu. Masih lagi, bukan lagi jauh. Benda tu boleh sebenarnya banyak pihak melibatkan Kementerian Pendidikan Malaysia, melibatkan Kementerian Belia dan Sukan, banyak kementerian-kementerian akan terlibat juga sama. Supaya kita duduk semeja cari solusi yang terbaik untuk mengurangkan kadar kemalangan. Untuk menyelamatkan nyawa. Okey, kalau macam tu kita ceritakan betapa bezanya di Eropah dengan kita lah. Tapi kalau kita berbandingkan dengan dalam sekitar Asia Tenggara pula, macam tu, kalau kita tengok pada segi mata lah, mata deria kita nampak kalau kita di Thailand, di India, di Vietnam, tengok macam mana dia orang tu bawa, di Indonesia pun sama, macam semut keluar sarang apa semua kan, dengan horn apa semua. Kita tak nampak sangat macam tu. Tapi adakah statistik kemalangan kita adalah yang tertinggi dibanding dia orang, walaupun macam tu, walaupun kita nampak lebih sistematik. Saya difahamkan di Vietnam masa mula-mula nak menguatkuasakan pemakaian topik geledah tu, pihak berkuasa di sana menggunakan rotan. Alamak. Macam contoh kita tengok waktu COVID kan, yang mana tak pakai mask kan, yang di India kan. Maknanya ketegasan tu kena ada. Tetapi kalau kita kat sini boleh buat ketegasan tersebut tanpa ada jabatan netizen, tak ada masalah. So maknanya memang walaupun dengan macam tu dia orang punya chaos tu, dengan dia punya kelang kabut tu, dia orang masih lagi rendah daripada kita. Rendah. Ya Allah. Tapi dia orang saya pasal macam saya pergi Hanoi kan. Walaupun dia macam tu kan. Tapi dia punya traffic light dia bukan optional macam kita. Kita motosikal kita traffic light ni optional, merah ke hijau ke. Dia macam
Dia ambil line clear. kesempatan. Line clear. Tetap kepatuhan tu kita masih kurang lagi. Mungkin lah saya perasan macam dekat tapi di bandar-bandar kecil di Malaysia kebanyakannya patuh traffic light. Betul. Dia kat bandar je sebenarnya. Lagi satu yang pasal accident motor tu kan. Banyak peratus yang bukan salah motor. Oh, bukan salah motor. Lepas tu sebab dia tengok banyak saya tengok kita buat U-turn lah, kita keluar simpang, Jalan raya. sebab ramai yang saya tengok sekarang ni. Kalau kita macam saya daripada Puchong ada ke Sungai Buloh kan, kalau dalam jalan jam tu 90% still yang pakai handphone. Mungkin Betul. Saya tak nafikan. Sebab apa? Itu gadget-gadget yang melalaikan. Even ada radio pun. Sebab apa? Bila dalam siasatan, kami akan menyiasat dari dua faktor. Ya. Yang pertama, kita akan tengok contributive negligence, kecenderungan kecuaian. Okay. Yang keduanya, kita tengok duty of care, tanggungjawab menjaga. Dua faktor ni kita akan tengok. Kita tengok darjah dia. Dia ni ada ikut tak ini? Dia kena. Itu sebab selalunya kita akan tanya, soalan yang pertama pihak-pihak pegawai penyiasat akan tanya, adakah kamu mempunyai lesen memandu? Bila dia cakap ya, maknanya dia dah tahu tentang peraturan. Kita akan tanya, sebelum keluar simpang adakah kamu berhenti? Berapa jarak kamu berhenti daripada persimpangan tersebut? Kita akan tengok di mana kecuaian wujud. Dari situ kita akan tengok darjah dia. Kiranya kecenderungan kecuaian itu lebih tinggi, dia salah. Tapi duty of care dia lebih tinggi, dia tak salah. Ada pihak lain yang salah. Bila melibatkan kemalangan dua pihak, mesti akan wujudnya tiada kerjasama. Itu sebab apa? Dalam peraturan, dalam undang-undang, dalam seksyen 119(1) tentang kesalahan dan penalti am, kesalahan disebut mana-mana orang yang gagal mematuhi apa-apa peraturan, notis dan akta yang ni adalah melakukan kesalahan, di mana beban pembuktian tidak bersalah terletak pada orang tersebut. Yang sini orang kurang ambil cakna benda ni. diremehkan. Diremehkan. Sebab apa? Dia dah ada lesen memandu. Maknanya dia dah ada knowledge. Tetapi dia tak laksanakan. Jadi beban pembuktian pada diri dia. Bila kita dapati siasatan tu, kecuaian adalah dia. Daripada penguasaan punya pandangan ni. Kan kita nak ambil lesen tu untuk mendapat kebebasan. Ya, betul. Untuk pergi point A, point B, point C, point D. Sekadar untuk lulus saja. Betul. Nah, lepas tu beli insurans nak masuk Siam. Sebab kita takut kena saman kan. Tak, kita saya tengok macam soalan yang kita nak tahu bukan. Dia sebenarnya itulah Tuan Khairul punya angle ni memang tentang keselamatan, tentang nyawa, tentang mengikut undang-undang kan. Dia kata kita ambil lesen, kita nak bebas. Ya. Itu sebab kadang-kadang saya baru-baru ni saya tengok pihak Kementerian Belia dan Sukan ada Rakalita. Saya bertanya Rakalita ni sejauh mana dia punya spread dia punya pengetahuan pada anak-anak muda ni mencapai tak. Kemudian saya tengok Caprix. Caprix kan. Okey. Sejauh mana penglibatan? Sebab apa? Bila berlaku kemalangan, contohlah saya bagi tahu macam tuan duduk tepi jalan, tepi dalam kereta, tiba-tiba motor tu dia bawa motor entah macam mana dia buat aksi yang membahayakan diri dia, terlanggar. Kan? Terlanggar motosikal tersebut tak ada rostek, tak ada insurans. Yang mangsa yang bawa motosikal tersebut tak ada lesen memandu. Apa perasaan tuan? Dalam hati, apa rasa dalam hati? Saya ni nak claim dengan siapa ni? Ya, betul. Nak claim dengan pihak ketiga ni. Cerita ni saya ingat lah. Saya pernah dulu accident, saya terlanggar. Dia be red light. Dia red light, kita jalan lah, tak apa-apa. Pam. Tapi tak tahu sebab low speed lah. Saya bawa kereta kan. Low speed lah. Tapi dia jatuh lah. Jatuh luka lah. Betul tu. Saya masa tu saya bawa kereta. Saya macam ni, saya confused lah kan. Sebab dia tak nak pergi ke balai. Mula tak faham kenapa. Ini sebab dia sebabnya dia tak ada lesen memandu. Dia tahu dia akan disaman. Sebenarnya rakyat Malaysia majoriti dah tahu siapa-siapa nak bawa kenderaan bermotor mesti ada lesen memandu. Wajib. Itulah, sebab saya nak. Lepas tu dia minta saya pula RM100. Kita nak beli sini kan.
Masa tu saya umur saya 19 je, 19 20 baru dapat lesen sebenarnya. Betul. Settle tepi lah. Dia tak, bukan dia nak settle tepi. Dia sebab dia kata dia nak pergi klinik apa semua kan. Yang saya Dia pula yang menuntut kan. yang kita pula kan innocent. Kata tapi dia salah kan. Betul. Tak faham. Kan. Mungkin sekarang saya bagilah kata jom kita pergi klinik apa semua kan. Tapi lepas tu memang kan. Lepas tu kita budak lagi kan. Saya tak bagi pun sebab tak ada pun duit tu. Budak tapi memang keliru lah. Bila fikir balik betul lah. Mungkin sebab dia tak ada lesen. Mungkin Sebab apa kalau dalam tengok kita punya statistik, umur daripada 15 tahun sehingga 30 tahun bagi motosikal yang terlibat kemalangan maut, dia orang menyumbang hampir 50%. Sampai ke umur 70 tu ada kan. Tapi 15 sampai 30 tu Paling waktu banyak. orang kata remaja, harapan negara, mungkin dalam tu yang bakal jadi seorang Perdana Menteri, kita tak tahu, menteri besar, ahli politik ke apa, seorang usahawan, businessman ke kan, CEO mana ke, kategori tu yang banyak. Satu kerugian lah untuk negara. Kerugian, betul. Itu sebab bila kami pihak PDRM, JSPT dan pengarah baru kata kita terpaksa turun ke bawah, kita kena bagi tahu kan. Pengetahuan tu cukup penting. Peranan utama adalah ibu bapa. Pihak institusi mandu pun kita dah bagi tahu, tekankan supaya dia masing-masing ada tanggungjawab. Even kita datang kerja nak start motor kan, mana ada pejabat yang rumahnya dekat bawah atau rumahnya kat atas kan, mesti semua akan menggunakan jalan raya. Kalau kecuali dia menggunakan pengangkutan awam, tapi daripada rumah nak pergi ke tempat pengangkutan awam tu kena guna kenderaan sendiri juga kan. Jadi itu yang kita kata, kita kena bagi tahu pengetahuan tu cukup penting. Dan pihak ibu bapa perlu mainkan peranan penting, monitor. Tambah-tambah yang budak remaja, budak sekolah kan. Kita faham ada kalanya ibu bapa benarkan untuk bawa anak tu menggunakan motosikal untuk pergi ke sekolah. Walaupun dia tahu anaknya tak ada lesen mandu. Betul. Jadi bapak ni pun tak pakai topika apa pergi surau. Itu yang cakap, kadang-kadang bila kita nak ditrain benda-benda, kadang-kadang akan ada efek lain yang dengan faktor. Kita benarkan waktu hari Jumaat, benarkan. Tetapi dalam buat compound yang terdekat. Takkanlah duduk Sungai Buloh pergi sembahyang Jumaat Masjid Negara. Tak pakai topi. Masalah lah kan. Kita mula terfikir jadi macam kes yang kita tengok kes yang baru-baru ni di Terengganu, 2 pelajar universiti. 2 ke 3? 2 pelajar universiti kena rempuh dengan satu perempuan yang dikatakan kurang siuman. Tapi sebenarnya kita tak tahu betulkah dia kurang siuman apa pun, kita ambil tindakan awal terus. Itu memang sedih tu sebab memang sedih. Memang penuntut universiti kan, harapan mak bapak kan. UiTM Dungun. UiTM Dungun. Kita tengok statistik ni memang cukup risau. Macam kami dah keluarkan setiap hari, kita keluarkan dalam social media kita, dalam Facebook Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, jumlah kemalangan harian dan kematian harian. Setiap hari kita keluar. Ini adalah saranan daripada Timbalan Perdana Menteri, satu Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Kita kata kita kena buat satu benda yang kita bagi expose supaya orang tahu hari-hari ada kematian melibatkan kemalangan jalan raya. Yang melibatkan kemalangan jalan raya itu adalah penunggang motosikal. Kan? Kita faham semua nak mencari rezeki, tetapi kita pusing, kita go through lebih mendalam, kerjasama ni yang kurang. Itu ingat saya tentang kalau macam roadblocks kan, macam apa ni, roadblocks tu selalunya selain daripada cek license, cek road tax, insurans semua, spesifikasi sesebuah motosikal pun dia akan juga, ditengok kan? dikira juga sebelah. Sebab apa? Dalam undang-undang ada di bawah Seksyen 6 braket 4 ubah suai kenderaan. Kan kita akan memikirkan tindakan yang lebih awal. Mungkin kita ambil tindakan tersebut dan kita akan mencadangkan pada pihak magistrate untuk lupuskan peralatan tersebut. Sekarang ni kalau kita tengok, saya pun terfikir kenapa anak muda sekarang bila motosikal yang kurang daripada 150cc tu tayarnya perlu kecil. Tayar kecil, buang brake. Buang brake, exhaust. Panjangkan swing arm. Dia kadang sebenarnya tak ada logik dia sebenarnya. Dia atas
influence kawan-kawan. ya, betul. Yang teknologi yang tak betul lah. Dia orang mencari, saya biasa cakap, dia mencari identiti dia sendiri. Dia macam dulu kereta yang buat tayar kangkang pun tak ada logik dia Tak ada sebenarnya. logik kan. Pasal apa? Kenderaan tu dah keluar dah cukup sifat dah. Jadi kalau macam tu, dari segi sudut lain pula, dari segi macam contohnya exhaust, bising ke tak bising ke, yang tu memang ada. Kita akan berhubung dengan pihak Jabatan Alam Sekitar untuk dapatkan dia punya sukatan yang dibenarkan. Desibel alat ya, tu. betul. Tu pencemaran bunyi lah tu kira. Tayar, side arm, brake, kita akan rujuk pada pihak JPJ bahagian kejuruteraan otomotif. Sebab apa? Motosikal yang keluar, yang dipasar di Malaysia perlu mendapat daripada kelulusan kejuruteraan otomotif JPJ. Yang mana di JPJ pun dia mengikut peraturan United Nations Regulation. Ya, betul. Peraturan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan itu adalah faktor keselamatan. Kenapa tayar tu macam itulah saiz dia. Kenapa dulu kenapa isyarat kena keluar kena dulu kat keluar. body. Tapi sebab tu ada macam ada juga yang orang kata tak geng-geng motor besar tu dia suka letak lampu spotlight. Tapi dia kata tak dibenarkan juga spotlight tu. Memang tak benar. Sebab apa? Spotlight tu kita nak tanya kenapa motosikal yang kita dibenarkan apabila melibatkan dari sudut keselamatan. Dibenarkan. Macam contoh EX5. Dulu dia pakai lining brake. Ditukar kepada disc brake. Untuk faktor keselamatan. Dibenarkan. Itu pihak kejuruteraan otomotif JPJ dibenarkan. Tetapi yang lain-lain tu tak dibenarkan. Okey, spotlight. Darjah spotlight tu kena tahu pasangnya macam mana. Kadang-kadang orang pun guna pakai, dia tengok spotlight tu ada yang berkelip-kelip tu kan. Daripada highway dia pasang kelip-kelip, kita pun apa benda berkelip-kelip Lampu masuk tom yam. Kita panggil lampu tom yam. lampu tom yam. Kan kedai tom yam tu yang Itu yang tak dibenarkan kan. Tapi kalau macam lampu spotlight tu kan, kalau untuk keselamatan, untuk travelling kan, yang mana yang naik motor-motor yang adventure kan, yang spotlight tu supaya kalau kat highway dia orang dapat dilihat daripada belakang jauh. Tu kira safety lah. Betul tak? Maksudnya pemandu Not really lah. Dia kalau nak kepada segi visibility tu cukup dengan lampu yang ada je. Semua sekarang ni yang jadi trend sekarang ni untuk sama ada motor adventure ke apa, dia letak spotlight yang berlebihan. Berlebihan. tu kereta tom yam lah. Macam kereta tom yam lah. Lepas tu siang-siang hari lepas tu. Dengan warna kuning lain. Betul. Tak, saya pernah tanya sebab saya pernah ada naik dengan satu grup ni kan, dia ada motor tu memang dia pasang lampu kan, kita semua tak suka bila dia kat belakang sebab kita ni tak boleh sakit kepala. Tapi cakap dia kata bro jangan pasang boleh tak? Nanti orang tak nampak. Saya kalau macam dalam hal yang tuan cakap tadi bermula pada balik pada ibu bapa kan. Macam saya sangat setuju dalam hal tu. Kerana pasal saya pun tahu fakta yang apabila satu kejadian lumba haram yang berlaku pukul 2-3 pagi, dia tak berlaku pukul 4:30 petang kan. Dia ada 2-3 pagi apa semua. Dan kebanyakannya budak-budak masih sekolah yang terlibat. Betul. Jadi bila macam tadi ada kes kat mana tu yang jadi kemalangan beramai-ramai tu, dan mengingatkan saya balik pada insiden yang di Johor Bahru yang basikal lajak tu kan. Betul. Budak bawah umur pukul 2-3 pagi kan. Maksud saya kan, saya ambil kira keadaan itu pukul 2-3 pagi tu. macam mana lepas kan? Macam mana mak bapak tu boleh lepas. Saya juga faham juga, cuba untuk memahami juga. Mungkin kebanyakan daripada yang terlibat tu bukan orang senang lah. Betul. Rumahnya kategori B40 lah. dia B40 lah. Rumah kecil kan. Kurang perhatian. Kurang masih lah. Adik-adik ramai, rumah kecil kan. Banyak faktor sebenarnya. Tetapi kita tahulah nyawa. Satu nyawa yang boleh, kalau kita seorang ibu atau ayah, kita kata dialah orang kata bakal menjaga kita. Tetapi bila kita tak jaga di peringkat awal, dia akan lost lah. So, macam mana tuan pendekatan kita kalau pada angle tu, macam mana kita nak jadikan dia lebih baik? Itu sebab saya cakap satunya pihak KPM kena kita sarankan supaya ada apa tu subjek tentang keselamatan lalu lintas kan. Kemudian kita terpaksa melibatkan pihak kelompok setempat macam rukun tetangga, apa tu komuniti, ketua komuniti sebut kena benda tu kena hari-hari ditegur.
Sampai yang lepas pun waktu Op Selamat, kenapa kita buat kempen Op Selamat? Sebab apa? Waktu perayaan, kes kemalangan maut ni Meningkat. cukup tinggi. Cukup tinggi. Sampai orang kata tak ada cara lain ke buat Op Selamat ni kan, kempen sana kempen. Sebenarnya kita nak mengingatkan orang. Kalau kita setiap hari pun Bilal azan 5 kali sehari pun lupa kita lupa kan. Tambah benda ni nyawa setahun kan. sekali. Kena ingatkan. Itu sebab kita bukan saja-saja buat benda tu. Ada tujuan dia supaya benda tu ingatan. Itu sebab saya cakap benda ni bukan pihak kami, salah satunya melibatkan semua pihak. Ya. Daripada ibu bapa, kerajaan, kementerian, agensi-agensi kerajaan lain. Kemudian pembangunan wanita, Ya, Keluarga ada juga penting juga tu. Pasal apa yang kes di Johor Bahru tu begitu tragis Ya, kan. betul. 7 orang meninggal ketika menunjukkan hasil basikal lajak kan. Itu basikal. Kemudian kita tengok trend di Terengganu ke apa, RIZ kat UX kan. Aduh. Memang kami bila waktu event tu nak berlangsung, kami dah mula terfikir berapa orang lah yang akan, Betul. tak maaf cakap lah, yang Ya. akan Terbunuh. tak balik ke rumah kan. Betul. Saya pun ada akibat benda-benda macam tu kadang-kadang bukan saja kalau jadi event, tapi macam kata yang aktiviti hujung minggu kan. Saya dah terlalu banyak tengok yelah orang kita kan, yang doktor, lawyer, yang profesional yang meninggal tengah jalan Betul. akibat benda aktiviti dia kan. Kalau macam tentang yang geng-geng dikatakan rempit ni kan, pelaksanaan apa tu, pukat apa? Pukat tu Roadblock pukat. dia macam mana tu? Memang very efektif ke ataupun Okey, dia risiko tinggi. Ada konsep kita bukan bagi buka, kita akan bagi op tutup. op tutup? Kita tutup kedua-dua arah laluan tersebut. Kita akan kecilkan penutupan tu sampai dia orang tak boleh, kira macam pukat lah. Kan, ikan tu kan dia tarik apa jaring apa jala tu kan. Ya, kan. ya. Lama-lama dia akan berkumpulkan. Itu pun kalau nak tengok anak muda yang hebat, divider yang tinggi dia boleh angkat motor tau. Punya nak lari, sebenarnya dia tak ada apa pun kesalahan dia sangat. Tetapi sebab dia berkumpul, bila dia tengok pihak polis yang menguatkuasakan undang-undang, dia cuba nak melarikan diri. Takut yang tu pula membahayakan Memang nyawa dia. membahayakan. Apa yang dia kejadian terbalik di Selangor, anggota polis meninggal. Dikeluar satu inspektor dirempuh oleh Mak Rempit ni, Nak lari meninggal. roadblock lah. Kan? Jadi kita tak nak ambil risiko yang terlampau besar. Kita buat sekatan mengikut kesesuaian tempat tersebut. Sama ada nak sekat menggunakan kenderaan, sama ada nak sekat dengan apa cara sekalipun, tetapi keselamatan diutamakan. Sebab apa? Bila seseorang ni dia itu lagi satulah, bila kita pun dah diajar daripada kecil-kecil, ni jangan polis selalu tangkap. Jadi kita doktrin dalam kepala kita, nampak polis kena tangkap lah. Takut pada pihak Padahal kuasa. polis ni adalah bersama dengan masyarakat. Ya. Tapi benda tu dah di doktrin awal, jadi benda tu jadi orang kata menakutkan dia orang. Bila macam tu, jadi itu yang macam-macam dibuatnya. Masuk dalam semak. Saya pernah kejadian di Kedah waktu saya bertugas di Kedah, di Gunung Jerai kan. Anak-anak muda suka berkumpul situ kan. Kami datang dengan kereta peronda, tali air terusan Wak Mak Samad tu. Waktu tu selepas hujan, airnya jernih. Kami dia lari, dia jatuh kan, dia masuk dalam tali air tu kan, dia buat menyelam. Ya. Tak kata kita rasa macam mana kau nak menyorok ni kan, sedangkan air tu jernih kan. Saya macam hang bangun hang nak pergi mana. Kadang-kadang kita dah gelak kan, kau nak menyorok macam mana ni kan. Itu adalah stress je lah. Pertahanan terakhir. Dia punya takut sangat tu sebenarnya. Dia macam ni tak, saya nak tanya juga yang satu peringkat tu, pasal kita dah mengetahui ada dah macam-macam cara dah PDRM ataupun JPJ ataupun pihak berkuasa lain yang dah buat untuk sama ada membendung ataupun nak menghilangkan tu, memang insyaAllah sangat susah kan. Okay, tapi saya dah tengok macam-macam cara yang tadi buat daripada segi after effect. Maknanya kalau macam mereka yang ditangkap tu
tak adalah sampai disumbat dalam penjara. Saya tak nampak pula yang tu sangat. Ada mungkin ada 1-2 kes lah. Tapi ada saya nampak yang macam satu kempen ada yang dibawa ke masjid, surau apa semua kan. Ada yang kena bersihkan kubur. Betul. Dan ada juga pula tu yang saya kalau tak silap saya saya tak ingat mana, Melaka ke mana, ada dibawa ke Lita untuk bagi rasa. Kau minat sangat berlumba, nak rasa kau sangat senang nak racing apa macam tu lah. Betul lah. Itu yang tapi bendanya macam masih tak berkesan. Macam saya kata tadi lah, ada golongan baru, batch baru pula. Jadi adakah perlu benda ni macam berterusan dengan skala lagi besar ke macam mana? Itu pun pihak Malaysia Motorsport Association Malaysia MMM di bawah Tan Sri Mokzani tak silap saya. Betul. Dia pun ada bercakap dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan yang mana ada rakan muda, rakan lita, dan dia pun syorkan supaya setiap negeri ada lita-lita dia tersendiri. Tetapi itu sebab bila kita tak bagi pendedahan awal supaya anak muda ni faham apabila seseorang tu minat dalam satu-satu bidang kan, contohnya seorang macam Datuk Lee Chong Wei, sebelum dia nak jadi seorang pemain yang hebat, dia kena dideres cukupnya oleh Datuk Misbon, betul kan. Begitu juga bila sesuatu tu kita kena bagi tahu penerangan, nak melumba dalam ni kena ada insurans. Itu penting, basic. Sebab apa? Kita tak mau jadi apabila berlaku sesuatu banyak pihak yang menyalahkan seseorang. Sebab apa? Jalan raya ada dia punya tuan rumah dia. Dalam Seksyen 69 Akta Mengatur Jalan ada tuan rumah dia. PBT Jalan Bandaran, Lebuh Raya pihak konsesi, Jalan Negeri dan macam-macam. JKR nak jadikan tempat tu berlumba mesti ada kebenaran. Supaya tak nak berlaku macam kes di Kuantan tak silap saya, melibatkan perlumbaan go-kart tak silap. Yang meninggal orang bila motorkar terbabas tu. Bila kita cek balik, kenapa tak ni ada kebenaran? Tak ada kebenaran. Saya bagi contoh. Macam tuan-tuan tengok Litua di Langkawi, perlumbaan basikal. Kita minta dengan pihak penganjur dapatkan kebenaran pada PBT untuk gunakan jalan tersebut sebagai tempat perlumbaan. Dan setiap petugas-petugas yang terlibat tu ada insurans dia. Supaya impak kemudian hari tak nak akan salah menyalah. Sebab apa? Bila melibatkan kemalangan akan ada wujud pihak ketiga untuk menuntut. Itu kalau pada segi penglibatan ke sukan motor, apa pula pandangan tuan macam berkenaan peningkatan skill penunggangan yang bagi yang dah ada motor, yang ada lesen ni? Sebab selalunya orang dah ada lesen tu dia sadaqallahul azim lah, tak ada lagi dah. So yang itu dia banyak belajar melalui pengalaman kalau dia nak belajar lah. Tapi tak ada macam skill tambahan apa pengingatan semula ke ataupun skill baru ke yang selepas tu tak ada, seolah-olah tak wujud dalam Malaysia ni. Maknanya ujian semula, maksudnya sama ada ujian atau kursus ke apa macam mana lah. Mungkin ada pihak-pihak yang boleh buat benda tu supaya ada orang kata kursus apa panggil advance riding kan. Ada pihak yang boleh buat, dia boleh buat, tetapi dia perlu dapat kerjasama yang sepenuhnya lah. Macam itu ada juga yang buat, tapi memang kos dia agak tinggi lah. Tapi macam saya tahu macam di bahagian polis trafik kan, macam latihan dia di di Bakri tu, saya tak pernah tengok latihan dia sangat baik, sangat kursus, tapi tempoh dia agak lama, sebulan tu kan. So ada tak macam kursus jangka pendek yang mungkin PDRM sendiri boleh offer pada orang ramai, kalau yang orang ramai nak join kursus peningkatan skill tu? Okey, kalau pihak PDRM buat masa ni tak ada lagi. Belum ada lagi. Pasal apa, di pihak kami saja ada. Oh, yalah. Contohnya dalam setahun kita akan ada latihan dalam perkhidmatan. Kita akan bawa satu kelompok penunggang motosikal yang kurang mahir, kita akan tengok dia punya skill. Sebab apa, waktu saya mengambil lesen menunggang motosikal B-Full tahun 94. Alamak, okey. 20 tahun yang dulu. Waktu tu kami 30 tahun ya, 30 tahun. Waktu tu kami menunggang motosikal, waktu tu yang paling besar bukan 550 GS Suzuki. GS 550. Saya ambil lesen pakai motor tu. Motor tu kami pakai uniform, lengan pendek. Topi tak ada visor. Betul-betul paruh burung tu je. Waktu hujan disuruh bawa ikut jurulatih, laju-lajulah.
boleh kita tahu macam mana rasa. Pedihnya. Itu aku Pedihnya, katakan. Macam mana rasa pedihnya tu Sampai ke kan. tulang tu. Lepas tu siang hari waktu panas, kita akan diajar asasnya untuk menunggang motosikal, kita akan berdiri atas motosikal tersebut dalam keadaan perlahan. Jurulatih berjalan kaki di depan, kita nak tengok cara kita kawal. Kemudian selekoh, kita akan diajar sebenarnya. Buat masa ni belum ada lagi untuk orang awam lah. Pihak PDRM kami memang ada setahun 2 kali atau 3 kali LDP kita akan pergi Ni ke untuk anggota lah. Anggota. I think Semua mahir. KPDM nak untuk orang biasa tak cukup kaki tangan kat nak buat pun ni. Satunya kaki tangan, lagi satu costing. Yalah, kos lah. Kosnya. Macam kami cakap lah, kami yang nak dapat lesen menunggang motosikal berat pun kurang-kurangnya sebulan. Asas dia. Nak tongkat motor pun seminggu. Double stand tu. Kita masa dah habis sebenarnya. Sudah habis? Dah habis dah. Minit lagi. Saya itulah ada few question yang tak kena yang tapi nak tahu Masa juga lah. menceburui betul lah. Ya kan. Yang tu macam yang saya betul-betul tu gunaan dashcam lah. Okay, dashcam. Kan ni siapa yang tanya ni tadi adakah video dalam dashcam tu boleh digunakan sebagai bukti dalam perdakwaan? Boleh dalam siasatan boleh. Dan Penyiasatan. dalam akta keterangan pun ada. Tak salah saya section berapa saya tak ada dalam ni saya ada nyatakan. Memang ada. Ia dikatakan keterangan senyap. Keterangan? Bukti senyap. Oh, bukti senyap. Bukti senyap. Sebab sekarang motosikal pun dah boleh ada dashcam boleh dah ada ni. dashcam, betul. Saya tak nak apa. Dan saya galakkan semua pengguna jalan raya memasang dashcam. Sebab apa? Itu digalakkan adalah ni. input awal untuk kami menyiasat. Kami akan menyiasat, saya cakap awal tadi, kecenderungan kecuaian dengan tanggungjawab menjaga. Dari situ kita nampak adakah dia ni faham tentang peraturan lalu lintas tak? Dan kita galakkan semua pengguna jalan raya di Malaysia ni, apabila dia menggunakan kenderaan bermotor, tak kira lah motosikal, kereta, lori, bas, traktor ke apa semua, pasang dalam hati, hari ni berapa orang aku dapatkan selamatkan nyawa. Dia kena tanam dalam hati dia. Baru dia ada orang kata self-belonging. Menjiwai tersebut. Dashcam memang dibenarkan. Memang kita galakkan. Semua kenderaan baru tak silap saya semua dah ada pasang dashcam. Ya, ada. lah. Saya nak lagi satu kan. Itulah yang saya tahu. Pandangan rasmi dan tidak rasmi tentang penggunaan lorong kecemasan Okey, oleh motosikal ni sebenarnya. dari segi peruntukan undang-undang, lorong kecemasan adalah untuk kenderaan kecemasan sahaja. Di bawah peraturan 53 LN 166/59. Itu asas dia. Itu dari segi peraturan. Dan kebenaran untuk mengenai lorong kecemasan adalah budi bicara pihak apabila berlaku kemalangan, kita akan tengok dari segi peraturan. Tetapi dari segi kebiasaannya dibenarkan. Sebab apa? Motosikal adalah kenderaan kecil. Bila di lebuh raya, macam saya cakap lah 110 tu, berapa orang yang ikut 110? Bila ada kamera. Bila ada kamera. Bila ada kamera saja kan. Bila Ada nampak AS. kawan bagi depan bagi lampu pak. Roadblock. Kat mana polis menyorok. Masa kan. tu kerjasama. Kita benarkan. Tapi Okey, Tapi satu je kena ingat, seseorang yang berhenti di lorong kecemasan hendaklah bertanggungjawab menjaga di bahagian belakang. Dia tak semestinya berhenti lorong kecemasan semata-mata nak tukar lampin budak. Semestinya nak menjawab telefon. Sebenarnya untuk berhenti di tepi jalan, hendaklah berada di atas rumput di gigi jalan. Bukan di lorong kecemasan. Bukan di lorong kecemasan. Sebab menukar lampin bayi bukan kecemasan. Bukan kecemasan. Kalau dah kawasan tersebut ada divider, kata ada guardrail apa semua kan. Memang kita dah kecemasan, kereta tu rosak. Kita hendaklah bertanggungjawab duduk di belakang menjaga. Ya. Memberi amaran pada kawan belakang tu. Pasal motor, saya tak nafikan bila kita bawa motosikal melebihi 1 jam, kita akan terleka. Kita akan terleka kali, tiba-tiba nampak kan. So dia kena bertanggungjawab untuk jaga. Jaga kenderaan dia sebab dia dah melakukan halangan tersebut. Berkaitan dengan tu Jap, bila dah jadi lorong smart ni macam mana pula? Okey, smart lane. Smart lane kita, itu yang jadi masalah. Ada bila smart lane diwujudkan sebabnya kesesakan. Kita faham 37 juta kenderaan. Mengikut JPJ yang lepas 2 tahun lepas, Datuk Lokman bagi tahu pada saya daripada Ketua Pengarah Penguatkuasa JPJ, daripada masa tu saya cakap 36 juta, dia kata 21 juta je yang aktif. Saya kata betul, yang aktif 21 juta direkod daripada pembayaran road tax. Yang tak bayar road tax, kereta scrap
Kereta klon banyak lagi kan. Okey. Itu sebab cakap lorong kecemasan ni kena paling batin, motosikal lah utamanya kan. Itu sebab anak muda bila dia guna lorong kecemasan ni dia macam berlumba pula lajunya. Lepas tu orang kita dah bagi peluang untuk elakkan kesesakan. Dah duduk lorong kecemasan tu, gunalah kelajuan yang memadai. Dia pula lebih pada 2-3 lorong yang sepatutnya tu. Pasal apa? Keluasan lorong kecemasan cuma 3 meter saja. Lebuh raya setiap lorong 3.5 meter. Keluasan dia tu. Kan? Lorong kecemasan cuma 3 meter. Kalau terlampau laju, hilang kawalan, siapa yang salah? Itu saya cakap balik pada sikap. Kes kemalangan 95% yang kita tengok rekodkan adalah sikap. Itu sebab pengarah saya menekankan kita kena bagi advokasi, kita tekankan selamat bersama JSPT. Kan? Selamat bersama JSPT supaya kita nak bagi penerangan. Kan? Senang cerita, sayangi diri, jauhi kemalangan. Boleh yang berapa peratus terbabas sendiri tu motosikal? Ada dia 18 Tak ada yang peraturan ni kan 50% terbabas sendiri je. Saya ambil yang keseluruhannya. Melibatkan kematian terbabas sendiri 30%. Tu tak langgar siapa sendiri tu. Itu paling besar. Paling besar. Salah satu 30% lah. 30%. Ada yang lain-lain tak nampak susur kan. Kadang-kadang bagi signal kanan masuk kiri. Itu saya cakap fokus tu tak nampak kan. Sebenarnya kira masa dah habis Ada gini minit sikit, ada sikit lagi kot. Itu kalau macam yang tadi yang pasal pukat tadi tu, kalau macam kita orang yang media yang tengah test motor kan, itu macam mana? Okey, test motor tu macam mana? Apa maksud test motor tu? Contohnya kita tengah dapat jangka masa seminggu lah daripada pihak pengeluar test motor kan. Jadi untuk tu kita test nak uji ketahanan dia, kelajuan dia kan. Jadi nasib tak baik, time tu lah kita orang kena. Macam mana kita kesuasti tu? Dalam kes op tutup ni sebenarnya pemerhatian awal dah dibuat. Kalau kata kita tengok motor A, satu kali nampak dia buat aksi yang sama, 2 kali nampak aksi yang sama, 3 kali, yang tu yang kita ambil. Yang dah termasuk dalam tu, kalau tak ada apa-apa cukup sifat, kenapa nak takut? Itu sifat dia mudah saja. Saya nak tanya soalan yang last lah, kalau boleh soalan yang last kan. Apa pandangan tuan tentang kebolehan sekarang membeli motor tanpa lesen? Tak digalakkan. Tapi dah memang dah ada lah kan kedai-kedai tak ada lesen, tak apa, boleh. Dia kena adakah satu undang-undang yang boleh menyekat ni? Sebenarnya ada undang-undang tersebut. Kita dah bagi makluman awal, tetapi kita tengok dasar negara, dasar kerajaan, dasar otomotif negara menggalakkan penggunaan kenderaan kan, yang mana ada motosikal negara mau dinas kan, jago dulu kan, kereta apa semua. Di sini yang kita tengok kebenaran tu, adakah dibenarkan tanpa lesen membeli ataupun tidak. Kadang-kadang ibu bapa beli atas nama dia, dia bagi anak dia pakai. Tapi yang macam kes sekarang ni yang kepada kedai, yang kedai yang mengizinkan kedai tu kan tak ada lesen pun tak apa, tak ada janji bagi IC tu. Dia pendaftaran di JBJ ke apa macam mana tu? Tapi ni tuan kata boleh. Dia sebenarnya pihak syarikat tu lah yang bersalah. Tak boleh sebenarnya. Itu sebab cakap tak boleh. Kita menggalakkan orang buat benda tak betul. Tapi macam mana boleh lepas dari segi pendaftaran tu motor tu? Tak boleh. Kita nak tengok pendaftaran tu, dia daftar atas siapa? Atas nama pembeli tu? Macam boleh faham pembeli. Ya, sekarang ni benda tu dah jadi common sekarang. Dia boleh beli motor baru, kedai buat promosi kan, tak ada lesen pun tak apa tadi. Tapi saya heran akan keluar. So dia nak clarify ni. Secara undang-undangnya sekiranya tiada lesen memandu, tak boleh bawa tidak boleh mendaftar atau tak boleh bawa, tak boleh bawa. Boleh ke tidak dia mendaftar kenderaan? Itu saya tak berani nak cakap sebab apa benda tu kita nak rujuk dengan pihak JPJ pendaftaran kenderaan. Itu kalau dari segi undang-undang boleh, tu kira macam ada gap lah sikit tu. Ada kekangan saya terlalu mudah kan. Terlalu mudah untuk bila kalau kita tengok macam saya cakap pula nak beli hutang kan, lagi mudah. Kredit kan. Tak ada lesen pun tak apa. Tengok sampai 17 juta. Saya pun terfikir 17 juta kalau susun. Sebab tu agaknya pendekatan dia terlalu banyak. Terlalu mudah nak membeli dan mendaftar lah. Jadi itu saya nak tanyakan pada maknanya siapa boleh lah kalau boleh mendaftar. Betul lah. Kita nak tanya mungkin pada JPJ lah. Perkara-perkara macam tu kot. Pendaftaran ni ada Kementerian Pengangkutan ke ada Jabatan Pengangkutan Jalan? Jabatan Pengangkutan Jalan.
Baik. Ada So masa lagi? okay, habis. Dah. So masa pun dah begitu mencemburui kita cik. Pasal sedap sangat kalau sembang pasal benda-benda macam ni. Nampak raya je. So, Saya rasa saya nak ucapkan banyak terima kasih lah pada tuan attendant sebab dia bagi satu angle ni kan yang itulah saya pula masuk sebagai seorang penunggang motosikal kan. Lepas tu bawa motosikal yang besar. Dunia. kita cari excuse je. Bukanlah taikkan dunia tapi tu cakap kan kalau kita cerita 110 tak keluar gear satu kadang sebenarnya lah Yalah. kan dan memang sebagai orang kata macam kita kalau tengok orang repeat ke apa kan yang lari ni sebab kita mungkin selalunya kita tidak memandang pihak polis sebagai di pihak kita. Kita selalu nampak pihak polis ni macam nak menyekat kebebasan kita. Orang jahat betul. Kan. Sebenarnya kita nak menyelamatkan orang. Pasal apa? Saya tak nafikan. Even saya pun. Saya pernah menunggang motosikal di Bintulu ke Miri ke Bintulu menggunakan Pemponyo. Okay. Teruk tu. Kita orang dah buat dah. Menggunakan GTR. Saya punya kelajuan 24. Memang saya test. Saya nak test jalan tersebut. Waktu tu selepas hujan. Dan saya nak tengok signage. Sebab apa saya buat macam tu? Saya nak tengok signage. Okey, bila saya nampak signage perasan tak di Pemponyo kawasan U-turn-nya di tengah-tengah. Betul? Tengah-tengah. Saya nak tengok okey, signage kalau 24 signage yang pertama dia nampak, saya akan drop gear. Selekor yang saya rasa tak confident, saya akan drop gear. Sebab saya dah precaution awal. Kat sini itu sebab skill. Dia faham tak tanda-tanda isyarat lalu lintas atas jalan, tepi jalan yang terpasang tu dan keadaan persekitaran. Nak kata saya menunggang tak jatuh motor, saya pernah menunggang jatuh tapi ringan lah. Ringan, orang kata bukan jatuh motor jahanam, tidak. Just jatuh sebab terkejut kan. Lepas tu pasir ke apalah. Pasir, brake tekan cepat sangat, kan, terkejut punya pasal kan. Tapi precaution tu sebab saya cakap kami diajar menunggang siang hari 200 meter hadapan. Tengok depan, tengok kereta depan ke depan. Okay, memotong mesti sebelah kanan, tak ada sebelah kiri. Kecuali lebuh raya kan. Kecuali lebuh raya. Kalau kita buat escort apa penugasan ringan, kita dah susun sebelah kanan, kita akan potong sebelah kiri. Sebab apa saya bertugas di Johor, saya pernah ikut Kembara Mahkota Johor yang mana tuanku sekarang yang di Pertuan Agong menunggang motosikal. Dan dia seorang yang berdisiplin. Dia orang seorang dia tahu. Dia kata dia nak cuba tempat laju pun tempat yang jalan lurus. Tapi orang kita tak best kan, nampak selekoh kan. Itu bosyo. Okay. Saya pernah orang kata Litur di Langkawi saya pernah ikut, saya pernah berlumba dengan basikal. Kalah. Basikal kalau turun bukit dia bukan tak kayuh tau, dia lagi kayuh. Dan selekoh dia bukannya layan pinggang, dia pancung je. Cup. Siap tepuk bontot ni. Hey Mike, go faster. Kita motor, mau tak drop gear. Ya, betul tu. Okey, maka itulah kot masa yang kita ada sekarang. Kita Terima kasih sangat-sangat. Masih sangat tak puas rasa macam ada benda lagi nak cakap. Banyak sebenarnya, banyak nak lagi cakap. hari ni. Tapi apa pun, terima kasih pada yang sudi menonton, pada yang telah mengikuti kita. Jangan lupa like, subscribe dan kalau boleh share lah benda yang especially tentang info-info tentang ilmu pemotoran ni. Kalau ada punya cadangan, anda punya cadangan yang lain atau yang ingin kita ketengahkan ataupun ada orang-orang yang ingin kita interviewkan, boleh beritahu dalam ruangan komen di bawah. Okay, sekali lagi Terima kasih banyak-banyak semua, terutama saya cuma sarankan semua pengguna di jalan raya, asas yang penting adalah kerjasama, berhemah, berhati-hati dan fokus pada pemanduan. Dan selamat bersama JSPT, sayangi diri, jauhi kemalangan. Itu adalah asas dia. Mudah-mudahan target kita untuk mengurangkan kemenangan maut tu tercapai, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.